Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus, salatan tus'iduna biha fi jami'id durus, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma iftah qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa atina bi fadlika afdala ma tu'ti 'ibadaka as-salihin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa ulumi masyayikhina wa barakatihim fid darain, amin. Kata penyusun matan Al-Kharidah Al-Bahiyah, Al-Imam Abil Barakat Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala, kata nazim rahimahullah, wa dhi tusamma sifatan nafsiyah thumma taliha khamsatun salbiyah wa hiya al-qidam bidzati fa'lam wal baqa qiyamuhu bi nafsihi niltat tuqah. Sambung di dalam bait nazam yang ke-22, iaitu pada katanya wazi tusamma sifatan nafsiyah thumma taliha khamsatun salbiyah. Terjemahannya, sifat wujud ini dinamakan sebagai sifat nafsiyah, kemudian yang seterusnya adalah 5 sifat salbiyah. Baik, sambung dalam perbincangan kita selepas daripada membincangkan tentang sifat yang pertama yang wajib diketahui secara tafsil oleh setiap mukallaf mengikut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ialah sifat wujud. Dah bincang dah, iaitu Allah bersifat dengan ada Allah, ada yang wajib, ada yang tidak menerima ketiadaan, tidak menerima sebelumnya dan tidak menerima selepasnya. Maka tu yang dinamakan sebagai ada yang wajib, ada yang tidak berubah. Maka tuan kitab kita Imam Dardir rahimahullahu ta'ala, sebelum daripada masuk ke dalam sifat yang seterusnya, memberikan dulu kepada kita perincian ataupun pembahagian sifat-sifat Allah yang 20 itulah yang wajib diketahui secara tafsil. Maka dia ada 4 pembahagian. Di sini disebutkan 2 daripada 4 pembahagian. Pembahagian sifat Allah yang kita wajib pelajari secara tafsil, secara perinci 20 itu ada terbahagi kepada 4 bahagian lah. Yang pertamanya namanya ialah nafsiyah, yang keduanya namanya ialah salbiyah, yang ketiga namanya ialah ma'ani, yang keempat namanya ialah ma'nawiyah. Itu satu pecahan. Begitu juga pecahan ini berasal daripada pembahagian asya' ataupun sesuatu, berdasarkan kepada jenisnya terbahagi kepada 4 yang disebut sebagai wujudi, adami, amrun i'tibari dan juga hal. Itu asal kepada pembahagian 4 jenis sifat ni lah. Gitu. Maka tu dia kata wazi, dan ini sifat wujud ini tusamma sifatan nafsiyah, dinamakan sebagai sifat nafsiyah. Sifat wujud ini masuk dalam kategori yang namanya, jenisnya ialah namanya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah dengan makna zatiyah.
sifat yang bangsa diri. Itu kalau kita terjemah literal lah, literal translate, terjemahan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu, dipanggil sifat yang bangsa diri, sifat yang dinisbahkan kepada diri, yang dinisbahkan kepada zat nafsiyah dengan makna zatiyah. Thumma taliha, kemudian seterusnya, khamsatun, 5 sifat yang akan datang, 5 salbiyah, ialah sifat salbiyah, ialah sifat salbiyah. Maka ni pembahagian yang kedua yang akan dibincangkan selepas daripada perbincangan sifat wujud, iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdaniyah. Lepas daripada tu 7 sifat yang dinamakan sebagai sifat ma'ani, iaitu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Dan 7 yang seterusnya yang terakhir dinamakan sebagai sifat ma'nawiyah, iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Maka cukup 20. 1 nafsiyah, 5 salbiyah, 6, 7 ma'ani, 13, 7 lagi ma'nawiyah, 20. Maka ni pembahagian sifat Allah berdasarkan kepada jenis ataupun kategori. Maka pembahagian ini dibina ataupun dibahagikan, dikategorikan berdasarkan kepada jenis lah, melihat kepada makna zat, makna sifat itu sendiri. Sifat nafsiyah makna dia ialah satu sifat yang tanpanya tidak difahami akan zat. Itu dalam bahasa kita lah, dalam bahasa Arab sebut sifatun la tu'qalu dzatu illa biha. Sifatun la tu'qalu dzatu illa biha, ataupun allati la tu'qalu dzatu biduniha. Itu salah satu daripada ibarat dia, sifat yang tanpanya tidak difahami zat. Maka ni yang dimaksudkan dengan sifat nafsiyah. Pada 20 pada sifat-sifat Allah yang wajib diketahui secara tafsil hanya satu. Yang wajib diketahui secara tafsil hanya satu saja sifat yang masuk dalam kategori sifat ni, iaitu sifat wujud sahaja. Maka dia tak menafikan mungkin di sana, maksudnya di luar daripada kewajipan kita, ada lagi sifat-sifat nafsi Allah yang lain, cuma kita tidak diwajibkan untuk mengetahuinya secara tafsil seperti mana 20 yang dibincangkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan sifat wujud ni pada kita pun sama jugalah, juga disebut sebagai sifat nafsiyah. Satu sifat yang kalau tanpanya tidak difahami makna zat, dia menunjukkan ke atas diri zat, seseolahnya dia ialah zat seseolahnya, maka dinamakan ataupun dinisbahkan kepada zat, maka disebut sebagai nafsiyah. Pada kita baharu ada beberapa lagi lah, ada beberapa lagi sifat nafsiyah kita yang baharu. Contohnya macam mengisi ruang, dipanggil tahayyuzul makan, sifat nafsiyah bagi baharu makhluk. Contohnya qabulul harakah was sukun, menerima gerak dan diam, sifat nafsiyah bagi makhluk. Qabul tu menerima. Qabulul arad, menerima sifat, maksudnya kita ialah zat yang bersifat, zat yang memiliki sifat, tidak kosong daripada sifat, tidak sunyi daripada sifat, maka dia juga disebutkan sebagai sifat nafsiyah bagi makhluk baru. Itu yang belah kita makhluk lah. Adapun di sisi Allah, adapun yang kita wajib pelajari secara tafsil hukumnya pada sifat-sifat Allah yang 20 ni hanyalah satu, iaitu wujud saja, sifat ada. Maksudnya tanpa ada tidak dapat difahami zat Allah itu bagaimana, hukum zat Allah itu bagaimana. Itu yang dimaksudkan dengan sifat nafsiyah. So apa kita kata ni lah, kita ada satu objek kipas dan sebagainya, kita kata andai, kita buat bandingan andaian kipas yang tidak memiliki sifat gerak dan diam sama sekali. Kipas itu bergerak pun tidak, diam pun tidak. Maka kipas yang sebegitu, dia tidak memiliki sifat gerak dan dia tidak memiliki sifat diam sama sekali. Dia tidak menerima gerak dan diam langsung, maka tidak dapat difahami kipas itu bagaimana keadaannya ataupun bagaimana dirinya. Kita tak boleh nak gambarkan pun macam mana kipas yang tidak bersifat dengan gerak dan tidak bersifat dengan diam. Supaya dengan kitab kita ni lah,
pun samalah, dia bersifat dengan diam lah. Kalau kita tak gerakkan dia, maka dia kekal statik lah, diam. Maka kalau kita gerakkan dia bergerak. Maka ni yang dinamakan menerima. Tiap-tiap yang diam menerima gerak, tiap-tiap yang bergerak menerima diam. Maka menerima gerak dan diam tu merupakan sifat nafsiyah bagi kitab ni, selain daripada wujud ada. Sebab tanpa gerak dan diam, kita cabut dua-dua sifat daripadanya bandingan. Kitab ni bergerak pun tak, diam pun tak. Maka bagaimana rupa dia, bagaimana dia punya status dia, dan bagaimana dapat difahami hakikat ataupun kefahaman makna kitab tu sendiri, tak ada, hilang. Serupa macam kipas tu lah. Kipas tu kalau kita buang gerak dan diam daripada dia, agak-agak dia nak rupa bentuk lagu mana dalam kepala kita, tak ada. Sebab akal kita tak dapat faham kipas melainkan dia dengan ada sifat gerak ataupun diam pada dirinya. Seseorang faham kipas, maksudnya kalau kita digambarkan, dikhayalkan kipas dalam pemikiran dia, sama ada kipas itu berpusing ataupun kipas itu tidak berpusing. Kalau dihilangkan kedua-dua sifat tersebut, berpusing pun tidak, tidak berpusing pun tidak, maka tak akan wujud gambaran kipas dalam kepala seseorang. Maka yang jenis lagu ni namanya sifat nafsiyah, sifat yang tanpanya tidak difahami zat. Kalau tidak ada sifat tersebut, tak sabit sifat tersebut pada satu zat, maka dia tidak akan dapat dipahami. Serupa juga dengan menerima sifat ataupun qabulul a'rad. Kalau kita belah makhluk lah, ni contoh-contoh nafsiyah belah makhluk, belah baharu ni, manusia dan sebagainya. Qabulul a'rad, menerima sifat, maksudnya kita zat yang tidak kosong daripada sifat. Sebab kalau zat tersebut kosong daripada sifat, maka tidak dapat difahami zat itu bagaimana bentuknya. Dia tak ada sifat apa langsung, dia tak ada sifat apa langsung, zat semata. Zat semata, bentuk pun tak ada, apa pun tak ada. Maka dia tidak dapat difahami dan dia tidak dapat digambarkan sekalipun. Sebab dia tidak memiliki sebarang sifat nafsiyah. Walaupun dia ada, kita katakan okey dia ada, tapi kalau ada tu sifat dah ada pun dah lah. Sebab ada tu pun sifat, ada tu pun sifat juga. Maka zat yang tidak memiliki sebarang sifat itu merupakan zat yang tidak dapat difahami sama sekali. Bentuk pun tak, warna pun tak ada, apa pun tak ada ke dia, zat semata. Maka yang jenis ni dia merupakan sesuatu yang tak dapat difahami, bahkan tidak dapat digambarkan sekalipun. Bahkan tidak dapat digambarkan sekalipun. Maka yang jenis lagu ni nama dia nafsiyah pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dalam 20 sifat yang kita nak bincang ni cuma pada sifat wujud saja. Yang mana kalau tak ada sifat wujud di Tuhan, sekiranya Allah tidak bersifat dengan sifat wujud, maka zat Allah ataupun hakikat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat difahami, tidak dapat difahami hukumnya. Maka ni nama dia sifat nafsiyah. Jadi tak dinafikan mungkin di sana ada lagi pada zat Allah Subhanahu Wa Taala ada lagi sifat-sifat nafsiyah yang lain, cuma kita tidak diwajibkan mengetahuinya. Dia tak masuk dalam 20 sifat yang wajib kita ketahui, melainkan satu saja, iaitu wujud. Kemudian pembahagian sifat yang kedua ialah namanya salbiyah. Dalam salbiyah ada 5 sifat. Daripada 20 sifat yang wajib diketahui, 5 daripadanya berada dalam kategori salbiyah. Macam yang disebutkan sini adalah summa taliha khamsatun salbiyah. Summa taliha khamsatun salbiyah. Selepas daripada perbincangan sifat wujud, akan dibincangkan 5 sifat salbiyah, iaitu qila baqa mukhalafahu lil hawadith yang huwa subhanahu. Maksud salbi maknanya sifat yang disebahkan kepada salbi. Itu asalnya ya pada salbiyah dipanggil ya nisbah. Sifat salbiyah maksudnya sifat yang dibangsakan kepada salbi, sifat yang disandarkan maknanya kepada makna tidak. Salbi itu nafi, tidaklah. Asalnya makna salbi itu nafi, tidak. Kalau bahasa sekarang salbi dengan makna negatif. Sebab tu orang yang tak faham maksud dia, semata-mata melihat makna salbi, tengok dalam kamus salbi makna negatif, lawan bagi ijab positif. Maka dia kata kita sabitkan pada Allah sifat negatif. Tak, bukan. Itu bukan terjemahan. Kita bukan nak terjemahan, dan terjemahan tu terjemahan yang baru. Salbi ada makna je yang khusus yang diambil daripada istilah ulama-ulama kalam tu sendiri, ulama-ulama mutakallimin tu sendiri.
Salbi maknanya nafi. Itu satu dulu. Salbi maknanya nafi. Jadi sifat salbiyah dengan maksud sifat nafiyah. Sifat yang nafiyah, sifat yang menafikan. Asal makna lah, tak habis lagi. Salbi dengan makna nafi. Nafi apa nama, nafyu ataupun salbu ma la yaliqu billahi subhanahu wa ta'ala. Menafi sesuatu sifat yang tidak layak ada pada Allah. Yang tidak layak ada pada Allah. Salbu ma la yaliqu billahi azza wa jalla, ataupun nafyu ma la yaliqu billahi jalla wa azza. Sama aja. Sebab nafi, salbi dengan makna nafi, menafikan sesuatu ataupun meniadakan. Kalau kita pakai makna, kalau kita kekalkan makna salbi, meniadakan sesuatu yang tak layak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita tukar kepada makna nafi, menafikan sesuatu yang tak layak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna nafi dan makna salbi itu masih lagi belum memberikan makna yang dikehendaki ataupun yang dimaksudkan. Sebab makna nafi dan makna salbi itu merujuk kepada kita menafikan. Maksudnya kalau tak nafi sifat tu ada di Tuhan, tak. Maka nak buang makna tu, nafi ulama sebut dengan makna intifa', salbi dengan makna insilab. Ni dalam ilmu saraf. Salbi dengan makna insilab, nafi dengan makna intifa'. Maksudnya ternafi. Maksudnya intifa'u ma la yaliqu billahi azza wa jalla. Kalau salbi makna insilab, insilabu ma la yaliqu billahi azza wa jalla. Tertiada ataupun ternafi sesuatu yang tiada pada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak layak pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tu makna salbiyah. Tu makna salbiyah pada asalnya. Tu ta'rif salbiyah. Maksudnya sifat yang menunjukkan atas tiada sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang ternafi. Sesuatu yang ternafi dia jadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Macam mana sesuatu yang ternafi, sesuatu yang tiada menjadi sifat bagi satu zat? Tak ada masalah. Hatta dalam kita punya penggunaan bahasa kita dan kefahaman kita pun terima. Contohnya macam shin dengan sin. Macam mana kita kena shin? Sebab ada 3 titik. Macam mana kita kena sin? Sebab tak ada titik langsung. Maka ketiadaan titik pada sin menjadi sifat bagi sin. Macam tu juga dengan perbezaan di antara jim, ha dan kha. Sama agak. Jim titik tengah, kha titik atas, ha tak ada titik. Maka tiada titik tu menjadi sifat bagi ha. Maka yang tu dinamakan sebagai salbi. Kalau kita katakan titik tu tak layak pada kha lah, pada ha. Kalau kita nak kata, nak bagi faham tu je, nak bagi faham kata tiada sesuatu tu menjadi sifat bagi sesuatu. Tiada sesuatu sifat itu ialah sifat. Dipanggil sifat adami, sifat bangsa ketiadaan. Sifat bangsa ketiadaan. Nafsiyah tadi, kalau ikut perbincangan sebahagian ulama, khasnya aliran Maturidiyah disebutkan sebagai sifat yang hal, sifat bangsa hal. Dipanggil hal nafsiyah. Tak apalah, bincang hal tak hal ni payah cerita. Dia melambatkan kita punya pengajian. Kita nak ambil yang basic dulu, nak bagi faham yang dalam kitab saja. Maka sifat salbiyah ialah sifat yang menunjukkan atas tiada sesuatu yang tidak layak pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya macam binasa bagi Allah. Maka binasa tu merupakan sifat yang tak layak bagi Allah. Maka ternafinya binasa pada Allah disebut sebagai kekal, baqa. Maka baqa tu sifat Allah. Serupa kita kata tak ada rambut bagi seseorang tu ialah sifat bagi orang yang botak. Tak ada anak bagi seseorang tu ialah sifat bagi orang yang mandul, contohnya. Tak ada reta bagi seseorang tu ialah sifat bagi orang yang miskin. Maka ketiadaan sesuatu tu ialah sifat bagi sesuatu. Tak ada kaki tu ialah sifat bagi ular. Tak ada ekor tu ialah sifat bagi manusia, dan seterusnya. Maka yang jenis tak ada ni nama dia salbiyah. Nama dia salbiyah. Tu asal kefahamannya. Maka tak ada mula tu sifat bagi Allah, disebut sebagai qidam. Tak ada akhir, tak ada sud, tak ada kesudahan tu merupakan sifat bagi Allah, nama dia baqa.
tidak sama dengan makhluk tu merupakan sifat bagi Allah. Nama dia mukhalafatuhu lil hawadis. Tidak berhajat kepada sesuatu tu merupakan sifat bagi Allah. Nama dia qiyamuhu bin nafsih. Tidak berbilang tu merupakan sifat bagi Allah. Nama dia wahdaniyah. Ni asal makna perbincangan dan juga pengertian makna salbiyah. Ini dua. Kemudian disebutkan kemudianlah pada belakang nanti ni perbincangan tentang kategori yang seterusnya, tak sebut sini. Di sini sebut dua saja, nafsiyah dan salbiyah. Berbaki lagi dua, ma'ani dan ma'nawiyah. Selesai daripada perbincangan salbiyah, dia akan masuk dalam perbincangan ma'ani. Apa dia ma'ani? Sifat yang ada pada Allah. Sifat yang ada pada Allah. Apa maksud sifat yang ada pada Allah? Sifat yang sekiranya dibukakan hijab oleh Allah kepada kita makhluk nanti di akhirat, maka kita akan nampak ataupun kita akan cerak sifat tersebut ada pada Allah. Itu je. Dia sifat yang ada pada Allah, sekira-kira kalau dibukakan hijab kita akan tengok. Itu yang dimaksudkan dengan sifat yang ada. Selain daripada sifat ma'ani, dia tak masuk dalam kategori ada. Maksudnya kalau dibuka hijab pun tak nampak. Sebab dia dalam kategori adami, dia dalam kategori amrun i'tibari, dia dalam kategori hal. Itu perbincangan yang lain. Cuma sebab kita nak faham makna ma'ani itu ialah dia jamak daripada maknan. Apa dia maknan? Sifatun wujudiyatun. Sifat yang ada. Maka kudrah itu ada pada zat Allah, iradah itu ada pada zat Allah, ilmu itu ada pada zat Allah, dan seterusnya sama' hayat, sama' basar dan kalam itu ada pada zat Allah, ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam kategori sifat ma'ani, sifat yang ada dirinya lagi ada pada zat Allah. Sifat yang lain kita tak sebut kata ada, kita sebut kata sungguh di Tuhan. Kalau bahasa yang tepatlah, sebut di Tuhan. Cuma kita bantai semua sama aja. Sifat wujud ada pada Tuhan, sifat qidam ada pada Tuhan, sifat baqa ada pada Tuhan. Sebab tu bahasa orang yang mubtadi, orang yang baru mula belajar, berjinak-jinak dalam ilmu usuluddin. Bila dia mengaji lebih jauh, dia akan reti beza di antara sifat yang ada dan sifat yang sungguh. Sifat yang ada dan sifat yang sungguh. Sifat yang ada, kalau belah kita lah, nak bagi mudah faham, belah kita ni makhluk, payah nak sembang belah Tuhan ni, belah kita makhluk mudah. Belah kita makhluk, sifat yang ada ataupun sesuatu yang ada ialah yang dapat dicerap dengan deria kita. Benda yang kita dapat dengan hawasul khamsah kita, dengan sebarang deria kita, maka dia ada. Contoh benda yang ada, zat lah, sebab kita cerap dengan mata. Zat. Tu zat tak apalah, sifat pun ada yang jenis ada yang jenis tak ada. Tak ada maksudnya sungguh, cuma faham dengan akal saja. Contoh sifat yang ada, contohnya suara. Suara ni yang keluar pada mulut ni, suara. Maka suara itu ialah sesuatu yang ada sebab kita cerap dengan telinga. Ulama sebut takrif dia ardun mu'allaqun fil hawa. Satu sifat arad yang bergantung, yang bermediumkan udara. Maka kita cerap dengan telinga. Maka suara tu masuk dalam kategori ada. Maka dia sah didengar. Antaranya rasa, masin, masam, manis, kelat, payau dan sebagainya. Maka dia benda yang ada, dia sifat jenis ada. Dia bukan zat. Manis duduk di gula, gula tu zat, diri gula tu zat, manis tu sifat. Maka gula tu kita boleh rasa diri zat dia, dan kita boleh rasa sifat manisnya. Sebab zat tu ada dan sifat manisnya juga ada. Sebab kita boleh kecap dengan lidah. Sebab kita boleh kecap dengan lidah. Kalau kita letak atas tangan, tak rasa manis lah gula tu. Sebab dia bukan deria yang mencerap rasa. Cuma kita boleh tahu kata gula tu ada lah. Kita pegang dengan tangan. Rasa manis tak? Tapi rasa gula, diri gula kita rasa. Zat tu. Sebab deria rasa tidak berada pada tangan. Tapi bila kita letak di lidah, gula tu kita rasa kalau gula tu kekal dalam bentuknya, sifat manis pun kita rasa. Maka sifat manis tu ialah sifat yang wujudi, sifat yang ada. Panas, sejuk sama, kita rasa dengan kulit, sentuhan kulit. Tengok tak rasa panas. Kita tengok api, nampak zat api ya. Rasa panas ada? Tak rasa. Kita sebut api, rasa panas ada? Kalau rasa panas dengan sebut api, bakar mulut lah. Tapi kalau kita sentuh api panas, maka panas tu dicerap dengan
deria rasa, sentuhan. Maka dia juga masuk dalam kategori yang ada. Ini untuk makhluk. Dan ada sifat-sifat yang di luar daripada cerapan deria, dia cuma difahami dengan cerapan akal. Dia panggil amrun i'tibari. Perkara yang cuma dipahami dan cuma dikenal pasti dengan kepala. Contohnya macam mana? Jatuh. Contohnya macam jatuh ataupun luruh. Tok guru kita suka buat misal dengan luruh. Sebab dulu kan kampung kan banyak pokok, banyak buah. Jadi benda hak luruh ni keliling tengok ke mana pun nampak daun luruh, buah luruh, semua luruh. Pelepah pun luruh, semua luruh. Maka luruh tu apa? Luruh tu ibarat kefahaman yang kita dapat daripada sesuatu daripada yang atas ke bawah. Kita tak nampak diri luruh, yang kita nampak diri daun contohnya ataupun diri buah contohnya daripada di tangkai dia. Dia terpisah tangkai tu daripada dahan dia ataupun daun yang lain, lalu jatuh ke bawah. Jadi pergerakan yang macam tu nama dia luruh. Pergerakan yang macam tu nama dia luruh. Penumbuk contohnya ni, kita penumbuk ni. Dia tak nampak penumbuk ni, tapi kita faham kalau lagu ni bentuknya, hai'ah yang lagu ni nama dia penumbuk. Yang kita nampak ialah tangan. Yang kita nampak ialah tangan. Tengok lagu mana pun tangan. Tengok, nampak tangan. Kalau sentuh pegang pun pegang tangan. Tak ada siapa pegang penumbuk. Cuma kalau keadaan macam ni kita panggil penumbuk. Panjang, pendek sama juga. Panjang, pendek. Dia bukan sifat yang ada. Sebab kita tengok pun tak nampak. Dengar pun tak ada. Dengan telinga pun tak dengar. Dengan sentuhan pun tak rasa. Dengan lidah pun tak kecap. Dengan bau, dengan hidung pun tak bau. Panjang, pendek. Sebab dia merupakan satu benda yang cuma difahami dengan akal. Kalau nisbah yang ni dengan yang ni lebih pendek daripada yang ni lebih panjang daripada yang ni. Ada tak? Tak ada. Cuma kita faham. Dia panggil amrun i'tibariyun. Maka kebanyakan dan semua sifat Allah yang lain yang kita bincangkan dalam ni, semuanya berada dalam kategori jenis tu. Bukan benda yang ada. Bukan benda yang ada, dipecah banyak segi juga lah. Cuma sifat wujudi, sifat yang ada, kita tak ada lah rasa, dengar dan sebagainya tu. Ulama tak bincang sampai situ. Ulama kata cuma kalau nanti Tuhan buka hijab, nampak. Sebab melihat Allah itu sabit dengan nas. Melihat Allah sabit dengan nas. Maka bila melihat Allah tu sabit dengan nas, kaedah menyebutkan setiap yang dilihat sah didengar. Setiap yang dilihat sah disentuh dan sebagainya. Cuma tak pi sampai ke tahap tu. Ulama kita masih lagi menjaga batasan nas. Nas sebut cuma melihat saja, maka berhenti dekat tu. Maka ulama sebut sekiranya sifat-sifat yang ada di zat Tuhan nanti ni, bila kita diberi izin untuk melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, kita akan nampak zatnya dan kita akan nampak ada sifatnya pada zatnya. Bandingan yang mudah kita faham seumpama warna yang ada pada pakaian. Itu bandingan lagi mudah faham lah. Bukannya lagu tu tak. Sebab Allah Ta'ala suci daripada kaifiat. Benda setiap yang terbayang pada kita, maka Allah bukan lagu tu. Tapi ni nak bagi mudah faham je. Ni baju. Ni baju. Baju ni warna apa? Warna koko. Contohnya lah. Koko ni. Dia kena tanya orang perempuan baru tahu kalau apa yang betul. Sebab tu pun koko tak. Tapi koko tak sama. Koko lah kita kata koko. InsyaAllah lah koko. Maka koko dengan baju dia dua benda yang beza. Sebab kefahaman kita terhadap koko berbeza dengan kefahaman kita terhadap baju. Dia dua mafhum yang berbeza. Baju satu mafhum, koko tu satu mafhum. Cuma sini dia berada pada tempat yang sama. Sifat koko berada pada zat, iaitu baju. Dan koko warna merupakan sesuatu yang dicerak dengan pandangan mata. Maka dia ada sifat ni, sifat koko ni ada pada pandangan mata. Sifat koko ni ada pada pandangan mata. Maka dia dicerak dengan penglihatan. Maka dia sifat yang wujudi. Sifat ma'ni ya. Kalau kita kata mudahnya sifat ma'ni. Sifat ma'ni, sifat yang ada. Maka kita melihat zat baju, zat iaitu baju, dan kita melihat adanya warna koko pada kain ni, pada baju ni. Maka yang ni yang kita katakan dengan kefahaman yang macam ni, kalau kita pindah untuk cuba faham perbincangan ulama, maka macam tu dah lebih kurang. Ni untuk takrib faham je, untuk mendekatkan kefahaman je. Maka ulama kata kalaulah Tuhan buka hijab, lau kushifa 'anil hijab la ra'ainahu fi. Kalaulah Allah buka hijab di antara kita sebagai orang yang beriman di akhirat kelak dengan Allah,
terangkat tutupan hijab di antara Allah dengan makhluk, maka kita akan lihat, kita akan dapat mencerap adanya sifat-sifat yang tertentu pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maksud sifat ma'ani. Sifat yang ada diri, lagi ada di zat Tuhan. Maka ada 7 sifat dalam 20 sifat yang wajib diketahui secara tafsil. Ada 7 sifat dalam kategori ini. Sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. 7. Dan 7 lagi yang terakhir disebut sebagai sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah, sini ma'nawiyah yang dimaksudkan dengan ni ialah ma'nawiyah yang lazim bagi ma'ani. Sifat ma'nawiyah dipanggil sifat yang lazim bagi ma'ani. Sebab itu dinamakan sebagai ma'nawiyah, sebab nisbah kepada ma'ani. Adanya kudrah pada Allah, maka Allah itu kaunuhu qadiran. Tu. Adanya sifat kuasa ataupun kekuasaan pada Allah ataupun perkuasa pada Allah, maka Allah itu Tuhan yang maha berkuasa. Maka maha berkuasa tu dipanggil sifat ma'nawiyah. Maka ni diletakkan selepas daripada sifat ma'ani sebab ada hubung kait yang sangat erat di antara ma'nawiyah dengan ma'ani. Ini ma'nawiyah yang dikhilafkan antara ahli sunnah dengan mu'tazilah. Ada satu lagi jenis ma'nawiyah, nama dia ma'nawiyah samarah. Itu tiada khilaf di antara mu'tazilah dan ahli sunnah. Bahkan kufur siapa yang menafikan ma'nawiyah samarah tu, nanti sampai tempat dia kita bincang. Maka ni 4 pembahagian sifat. Ni 4 pembahagian sifat daripada 20 sifat yang wajib diketahui secara tafsil, secara terperinci, berdasarkan kepada nas-nas yang ditinggalkan oleh ulama dalam kitab-kitab ilmu akidah. Daripada 20 tu ada yang masuk dalam kategori sifat nafsiyah, iaitu 1 wujud yang telah kita bincangkan. Ada sifat-sifat yang memperihalkan tentang sesuatu yang tak layak ada pada Allah dan dinafikan. Ternafinya sesuatu yang tak layak ada pada Tuhan dipanggil sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Ada 5. Kemudian membincangkan tentang sifat yang ada di zat Tuhan, disebut sebagai sifat ma'ani. Kemudian 7 lagi sifat yang lazim bagi sifat ma'ani, disebut sebagai sifat ma'nawiyah. Jadi benda ni jugalah yang dibincangkan, benda yang sama, cuma nak cerita pasal kategori dia dulu. Pasal apa susunan di lagu ni, dia ada kefahaman dia. Diletakkan sifat nafsiyah pada permulaan perbincangan. Wujud dulu, tang mana pun dia akan cerita bab wujud dulu. Sebab kita sebut dah pada kelas yang lepas, wujud merupakan satu sifat yang seseolah menjadi syarat sah sifat yang lain. Kalau tak ada wujud di zat Tuhan, tak sabit wujud di zat Tuhan, Tuhan itu tidak bersifat dengan ada, maka tak sedap bincang sifat lain lah, tutup cerita. Maka selepas sabitnya Tuhan bersifat dengan ada, baru sah dibincangkan perkara-perkara yang lain. Ini berdasarkan kepada ta'akul akal lah, berdasarkan kepada logik akal. Untuk susun pemikiran, sifat ni tak ada dulu kemudian. Maksudnya tak ada masa pada sifat Tuhan, dan tidak ada sifat yang ada dulu kemudian ada sifat kemudian, tak ada. Dia bukan jenis lagu tu. Sebab Tuhan tu sedia kala, maka sifatnya juga sedia kala. Tapi kita nak bincang semua serentak tak boleh. Maka dibincangkan ikut aturan, dipanggil tartib zikri, susunan ataupun aturan secara sebutan, dipanggil tartib zikri. Maka diletakkan pada awal perbincangan sifat wujud, sifat nafsiyah ni dulu. Dalam kitab mana pun dalam akidah biasanya macam ni lah, dibincang tentang Allah itu ada. Sebab daripada perbincangan, selesai perbincangan yang ada, baru sah dibincangkan sifat-sifat yang lain. Kalau tidak, tak guna bincang. Maka dibincangkan sifat ada dulu. Kemudian bila dah sabit, yakin dan cerak bahawasanya Tuhan tu bersifat dengan ada, kemudian dinafikan sifat-sifat yang tak layak ada pada Tuhan, dipanggil tanzih, mensucikan Allah daripada sesuatu yang tidak layak. Maka dibincangkan sifat salbiyah selepas daripada nafsiyah. Sebab bila ada Allah Subhanahu Wa Taala, terlalu banyak bagi orang yang tidak ada pendedahan dalam ilmu akidah, Tuhan ada, dan terlalu banyak kemungkinan tentang adanya Tuhan. Orang yang masuk daripada agama lain ke dalam agama Islam, dia ada konsep Tuhan dia sebelum daripada di Islam. Orang yang macam-macam jenis orang lah. Orang yang melihat sesuatu, maka dia ada konsep ketuhanan sendiri. Sama ada betul ataupun salah berdasarkan kepada timbangan syarak. Maka ditanzihkan dulu, ulama memfokuskan tentang mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala kekurangan dulu. Maka dibincangkan sifat salbiyah. Kemudian bila dah settle salbiyah, dah tahu dah sifat-sifat apa yang tak layak ada di Tuhan, barulah dibincangkan tentang sifat ma'ani, iaitu sifat yang ada di Tuhan. Sifat yang ada di Tuhan. Dah selesai dah
menyucikan Allah Subhanahu wa taala, maka bincangkan pula dah hak ni tak ada, hak ni tak ada, hak ni tak layak di Tuhan, hak ni tak layak di Tuhan, hak ni tak layak di Tuhan, hak ni tak sepatutnya ada di Tuhan, hak ni mustahil ada di Tuhan. Apa yang ada cerita hak ada? Maka dibincangkan sifat maknawiyah pada peringkat yang ketiga, sifat ma'ani. Dibincangkan sifat ma'ani pada peringkat yang ketiga. Kemudian sebab sifat maknawiyah itu merupakan lazim bagi ma'ani, maka dibincangkan pada perbincangan yang keempat. Itu asal ataupun asas kepada susunan, dan dia membentuk kefahaman kita lah. Bagi kita yang nak mengaji, bagi kita yang nak mula mendalami ilmu akidah, maka susunan tersebut akan membantu kita untuk mendapatkan kefahaman yang sempurna tentang perbincangan yang kita akan pelajari. Jadi kita bincang ikut tertib lah. Pengajian kita susunan pun ikut manhaj dia. Ikut manhaj, ikut dia punya sistem dia. Maka pengajian akidah juga dia ada sistem dia. Mula dengan wujud dulu, kemudian dah ada, sucikan dulu. Dan benda tu praktikal dalam kehidupan kita lah. Memang tu falsafah hidup lagu tu. Kita buat rumah, maka rumah ada. Lepas rumah ada, buat apa? Masuk kapek ke? Tak, basuh dulu. Cuci daripada kotor. Lepas cuci daripada kotor apa semua, baru kita hias, baru kita masukkan sesuatu. Ini dipanggil mimba bitakhliyah, mimba bitaqdimi takhliyah ala tahliyah. Maka konsep ni, prinsip ni diguna pakai dalam seluruh aspek, sama ada ilmu ataupun dalam kehidupan, sama aja. Dan kalau dalam bab akidah disebut sebagai meniru susunan yang sabit dalam Quran. Apa dia susunan yang sabit dalam Quran? Allah sebut dalam Quran, laitsa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un alim. Nafikan dulu benda yang tak layak di Tuhan. Tidak ada sesuatu seumpama Tuhan. Laitsa kamitslihi syai'un, ini tanzih. Kemudian barulah isbat kamal, wa huwas sami'un alim. Tidak ada sesuatu yang seumpama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka tanzih dulu, lepas tu barulah isbat, sabitkan kemuliaan. Barulah menyebutkan ciri-ciri kesempurnaan. Sucikan daripada segala kekurangan dulu, barulah disabitkan segala sifat-sifat kesempurnaan. Sebab menyucikan daripada kekurangan itu merupakan salah satu makna bagi sabitnya kesempurnaan. Dia tangga ke situ, dia tangga kepada kesempurnaan, maka tak dia dulu. Tu dalam ilmu tauhid, bahasa dia lagu tu, mimba bitaqdimit tanzih alal kamal. Kalau dalam bab fiqh, kita guna dalam beberapa contoh dan juga beberapa kaedah, antaranya disebut sebagai mimba bidaril mafasid ala jalbil masalih. Mendahulukan, menolakkan kemudaratan daripada menarik manfaat. Buang hak mudarat dulu, baru buat main manfaat. Kalau sesuatu tu ada mudarat dan ada manfaat, maka melihat kepada belah mudarat jangan buat. Sebab menolak kemudaratan itu lebih diutamakan daripada menghasilkan kemanfaatan. Dalam fiqh apa dah? Dalam bab penyucian jiwa, tazkiyah, disebut benda yang tadi juga lah, mimba bi taqdimit takhliyah dengan kha, ala tahliyah dengan ha. Mendahulukan membersih daripada menghias. Suci dulu baru hias. Bandingan macam rumah tadi lah, hati kita macam rumah, buang dulu daripada sifat mazmumah. Kenal dulu sifat mazmumah, lalu buang dulu. Lepas buang tu baru boleh buat masuk sifat mahmudah. Kalau dalam disiplin ilmu tazkiyah, ilmu tasawuf contohnya, kok mana pun dia akan cerita mazmumah dulu. Sebab yang ni yang kena buang dulu. Dia seumpama kotor yang ada dalam gelas ataupun dalam bekas. Kita nak masuk air yang jernih tak boleh, dia akan jadi kotor juga sebab gelas kotor. Maka kena bersih gelas dulu. Gelas dah bersih baru boleh masuk air, baru jernih elok, baru boleh minum. Maka dipanggil taqdim takhliyah ala tahliyah. Barulah zahir tajalliyah. Itu perbincangan dalam ilmu tazkiyah. Dan benda-benda ni samalah dalam kita punya pengamalan hidup kita pun sama agak. Sesuatu yang kalau kotor dia dibersihkan dulu sebelum daripada dia dihiaskan. Kereta kita contohnya kotor, kita tak buat stiker sebab stiker tu penghiasan. Pergi ke mana pun kan bersihkan dulu kereta tu. Sekurang-kurangnya habis malas tempat nak buat stiker tu lah, tu habis malas lah. Tapi ke mana pun bersih dulu baru hias. Rumah kita baru siap ke apa ke kotor,
Cuci dulu sekurang-kurangnya sapu baru buh kapet. Tak ada siapa biar dengan kotak yang ada habuk, yang ada bekas daripada buat dan sebagainya, buh kapet tak ada siapa buat tu. Dia menyalahi prinsip hidup. Samalah sini pun. Maka dalam benda yang sama, bila kita belajar ikut flow yang sama, maka dia akan bawa kita sampai dengan mudah, sebab kita ikut aturan yang Allah Subhanahu Wa Taala dah bentuk untuk kita. Maka selepas daripada membincangkan tentang perkara yang tak layak pada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dibincangkan tentang sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah. Ini kalau siapa yang ingat pengajian dengan Syekh Jamal Faruq hafizahullah dalam awal syarahan ke atas Muqaddimat Imam Sanusi, Syekh Jamal sebut ni benda yang dizahirkan dengan ucapan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ingat? Oh, tak ikut. Susunan zikir subhanallah. Apa makna subhanallah? Tanzihul bari an ma la yaliqu bi jalalihi. Subhanallah, maha suci Allah. Maksudnya maha suci Allah daripada segala kekurangan. Lepas subhanallah baru walhamdulillah, segala puji bagi Allah, mengisbatkan kesempurnaan bagi Allah. Suci dulu baru isbat kesempurnaan, baru sabitkan kesempurnaan. Dan kemudian digabungkan antara nafi kekurangan dan isbat kesempurnaan itu dengan kata la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kemudian sekali mana sekadar mana pun kita isbat kesempurnaan bagi Allah, sekadar mana pun kita sucikan Allah daripada segala kekurangan, kita tetap tak mampu untuk untuk menyempurnakan hak Allah dengan sebenar-benarnya. Maka disebut dengan Allahu Akbar. Allah itu maha besar, lebih mulia, lebih agung, lebih bersih daripada apa yang kita sucikan, lebih mulia daripada apa yang kita sifatkan. Maka Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bila dah isbat lagu tu, maka kita mengiktiraf kekurangan kita. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tu penzahiran makna susunan tu, prinsip dan juga manhaj itu dalam susunan zikir tu. Ini benda-benda kita terikat dengan benda-benda ni, sama ada kita sedar atau tidak. Maka pengajian kita juga akan membawa kita ke laluan yang sama. Sebab bila dia dekat dengan kita punya sistem fitrah kita lagu tu, fitrah Islam juga lagu tu, maka dia akan memudahkan kita untuk capai maksud. Maka sebab itulah susunan dalam kitab-kitab ilmu akidah akan disusun dengan cara macam ni. Dia bukan saja-saja buat dak, ulama kita bukan tak apa mula dengan wujud tu. Tak apa lepas tu terang kitab. Tak, dia bukan lagu tu. Dia bukan lagu tu. Ni nak ajak ataupun nak bagi kefahaman kepada kita, ulama kita pewaris bagi para nabi. Para nabi menerima wahyu daripada Allah, ulama tak terima wahyu lah. Tapi mereka masih lagi dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada buat satu apa pun melainkan dengan pimpinan dan juga alasan kefahaman hasil daripada kefahaman terhadap agama. Bila Nabi SAW dan nabi-nabi yang lain jugalah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak pernah bertutur berdasarkan keinginannya sendiri, hanya melainkan dengan tuntunan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulama tak dapatlah wahyu tu. Sebab kalau dapat wahyu dia nabi lah. Tapi ulama merupakan pewaris nabi. Maka mereka pun takkan buat sesuatu melainkan ada sandaran dan juga dalil daripada syarah. Itu benda yang kita kena tanam lah. Itu benda yang kita kena tanam. Bukan mengkultus dan mengkuduskan ulama tak. Cuma husnuzan yang tinggi kena ada. Itu maksudnya tak kira kata tak boleh kritik lah tak. Bukan tak boleh kritik, tak boleh apa tak. Cuma kena ada rasa husnuzan yang tinggi terhadap ulama lah tu lah. Sebab tu kalau ada sekiranya boleh ditakwilkan kalam-kalam yang zahirnya menyalahi, takwilkan. Kalau boleh walaupun takwil dengan mengatakan hak ini dia lajak cakap, tu cukup lah. Tu lajak cakap, alim sangat hebat dan sebagainya, cuma dalam masalah ni dia terlajak ataupun dalam masalah ni disilap natijah, takwil dah tu. Takwil maksudnya kalau betul macam tu sepatutnya tak buat lagu tu.
Tu yang bukan tak boleh kritik. Kalau tidak tak mainlah takwil-takwil lagu tu. Tapi tak, apa nama, kebenaran tetap kebenaran, kemuliaan alim ulama kita yang terdahulu tetap mulia, sebab mereka merupakan pewaris para nabi. Kita hak sembang lekas ni belum tentu ulama, belum tentu waris nabi. Gitu. Maka berdasarkan kepada susunan yang macam tu, diambil daripada intipati syariat tu sendiri, agama Islam tu sendiri, maka susunan dalam kitab akidah kita juga akan disusun dengan cara yang sebegitu. Sebab tu dia buat ikut step dia, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Habis. Kemudian katanya wahyal qidam bidzati fa'lam wal baqa qiyamuhu bin nafsihi niltat tuqa wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Pada bait yang ke-23. Ada soalan? Ustaz ada sebut sifat yang wajib tahu secara tafsir hanya sifat wajib. Maksudnya itu sahaja kalau perempuan dalam pengajian tauhid. Adakah sifat 20 ni saja fardu ain dalam pengajian ilmu tauhid? Tak. Jawapannya tidak. Yang fardu ain dalam ilmu tauhid ialah perbincangan tentang rukun iman. Perbincangan tentang rukun iman. Dan mengenal sifat-sifat Allah, hukum sifat-sifat Allah ni merupakan perbincangan tentang rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya ada lagi lebihan daripada tu, beriman dengan para nabi. Maka perlu diketahui juga apa itu nabi, dan juga apa sifat-sifat yang wajib, ciri-ciri yang wajib ada pada seorang nabi, ciri-ciri yang mustahil ada pada seorang nabi, dan ciri-ciri yang harus ada pada seorang nabi. Tu beriman tentang nabi. Kemudian beriman tentang malaikat. Malaikat tu apa, dan ada tak malaikat-malaikat yang wajib diketahui secara tafsil. Kemudian tentang kitab, kemudian tentang hari akhirat, kemudian tentang qada dan qadar. Maka fardu ain dalam akidah berkitar di atas 6 paksi ni. 6 paksi ni. 6 rukun iman. Maka itu ialah yang fardu ain. Kemudian dia pecah pada dua. Setiap satu daripada rukun iman yang 6 tu, dia ada kewajipan secara ijmali dan kewajipan secara tafsili. Kewajipan secara ijmali maksudnya kewajipan secara umum, kewajipan secara tafsili maksudnya kewajipan secara terperinci. Maka kewajipan secara umum, contohnya pada rukun iman yang pertama, maksudnya kita wajib beriman bahawasanya Allah itu memiliki segala sifat kesempurnaan, tidak terhingga, dan tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun daripada sifat kekurangan. Ini beriman secara tafsili, beriman secara ijmali, beriman secara umum. Adapun beriman secara tafsili inilah yang kita bincang ni. Maka ulama memperwajibkan kepada kita beriman dengan maksud mengetahui hukum-hukum bagi sifat Allah. Apa yang wajib secara tafsil, namanya dan maknanya serta dalilnya. Apa yang mustahil dan kenapa mustahilnya, dan apa yang harus pada Allah. Maka sifat Allah, sifat secara tafsil bila dinisbahkan kepada Allah ada 3 kategori itulah yang dibincangkan pada awal kita. Ada sifat yang wajib, maksudnya mesti ada pada Tuhan. Ada sifat yang mustahil, maksudnya tak ada pada Tuhan, dinamakan sebagai sifat cuma sebagai untuk memudahkan sebutan saja sebab dia tak ada pun di Tuhan. Dan ada sifat yang harus pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga-tiga ini mewakili beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara ijmal, secara umumnya semua sifat kesempurnaan itu sifat Tuhan, dan setiap sifat kekurangan itu bukan sifat Tuhan. Ini secara ijmal. Ulama menghimpunkan ke atas 4 sifat, iaitu Allah itu maujud, Allah itu maujud, Allah itu maujud, kemudian Allah itu wahid, Allah itu qadir, Allah itu mukhtar. 4 ni. Ada esa, qadir, maha kuasa, mukhtar, lagi maha memilih. Tak ada siapa boleh menghalang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada siapa boleh paksa Allah buat sesuatu. Maka ini himpunan daripada beriman dengan Allah secara ijmali. Adapun beriman secara tafsili yang kita nak ngaji dalam kitab ni lah.
20 sifat yang wajib berdasarkan qaul Maturidiyah, 13 berdasarkan qaul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang wajib bagi Allah. Kemudian lawannya yang 13 ataupun yang 20 yang tak layak bagi Tuhan, dan satu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tafsil. Kemudian tu baru rukun iman yang pertama. Rukun iman yang kedua percaya kepada Nabi. Macam tu juga. Ada secara tafsil, ada secara ijmal. Secara ijmalnya Allah pernah mengutuskan utusan-utusannya sepanjang zaman kepada umat-umat yang tertentu dengan membawa, sama ada membawa syariat yang baru ataupun meneruskan syariat yang sebelumnya. Secara khususnya, secara umumnya menceritakan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum. Tapi kena tahulah Nabi itu makna dia apa, Rasul makna apa dan sebagainya. Secara khususnya 25 nama Rasul. Itu untuk Rasul. Dan seterusnya lah malaikat. Allah ada secara umumnya. Allah ada makhluk yang dinamakan sebagai malaikat, berasal daripada cahaya, diciptakan daripada cahaya dan sebagainya. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah, menderhakai Allah dan melakukan setiap apa yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkira, tidak terbilang banyaknya dan sebagainya. Yang wajib diketahui secara tafsir adalah 10 nama malaikat dengan tugasnya. Macam tu lah. Dan seterusnya. Kitab, hari kiamat dan juga qada dan qadar. Maka kewajipan seorang Muslim secara fardu ain, khususnya dalam bab akidah, ialah rukun iman yang 6. Itu secara ringkas dan jelas jawapan terhadap soalan tadi. Soalan ni, Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.